Kalau kita malas, saya sebut malas sebab ramai sangat orang yang malas buka Quran, baca nak kejar khatam, ramai yang malas. Padahal dia mampu, cuma dia tak mahu. Tapi mulut cakap tak mampu, tak dan. Sebenarnya dan. 2 jam ganti movie tengok Netflix tu, boleh dapat 2 juzuk tau. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baca Al-Quran, tak sempat buka Al-Quran, tak apa. Saya tahu bekerja. Kan nanti pengarah mari tegur, awak ni customer depan nak baca Quran. Sekejap ya, ada 5 lagi nak habis juzuk. Memang tak boleh lah, Quran kena tepi. Subhanallah. Tetapi kita boleh guna kaedah memperbanyakkan bacaan Al-Quran dengan ulang-ulang Al-Quran yang kita ingat. Hafal tak? Qul huwallah? Hafal. Hafal tak Qul Nas? Hafal. Ayat kursi? Hafal. Ulang je lah yang tu. Bukan kata maksud banyakkan baca Al-Quran itu semata-mata kena kejar khatam. Kita bekerja siang, tuan ulang 3 kali Qul huwallah. Pahalanya Nabi kata ibarat seperti khatam Al-Quran. Tapi janganlah pula aku ni hari ni dah 3 kali khatam lah. Sebab dah ulang 9 kali Qul huwallah. Kau tak khatam lagi? Ya Allah, tak khatam lagi. Aku dah 3 kali. Sudah tentu yang khatam 30 juzuk jauh lebih banyak. Subhanallah. Tetapi jangan meremehkan perbuatan ulang 3 kali Qul huwallah sebab menyamai Al-Quran. Bila ditengok tuan-puan sekalian, Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, ada tak perkataan ikhlas dalam Qul huwallah tu? Tak ada. Tapi kenapa surah itu dinamakan surah Al-Ikhlas? Ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Allahu samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak ada menyamai apa-apa satu pun. Perasan atau tidak, 4 ayat surah Qul huwallah, surah Al-Ikhlas adalah tentang Allah belaka. Ada surah yang lebih pendek, Inna a'tainakal kautsar. 3 ayat je, tapi bukan berkenaan dengan Allah. Subhanallah, 1/3 Al-Quran berkenaan dengan akidah. 1/3 Al-Quran adalah ibadah. 1/3 Al-Quran adalah tasawuf, akhlak. Dan semua itu terkandung di dalam surah Al-Ikhlas. Apa yang kita baca Al-Quran, tadabbur apa sebenarnya nak jadikan kita hamba Allah yang ikhlas. Al-Mukhlisina lahuddin. Kita baca sirah ni, baca cerita tu, baca ni dalam Al-Quran ada peringatan. Akhirnya kita dah jadi orang yang buat kerja ikhlas, tak naik pangkat pun tak apa. Sampai orang ni cocok-cocok. Sian kat engkau ya. Kerja teruk-teruk, kau tak naik pangkat. Sian kat engkau. Kau tengok orang tu. Dia pandai ambil hati bos. Ini bukan bos ni lah. Okay kan? Pandai tengok naik pangkat. Orang cocok-cocok, kita dah redha. Tapi kita baca Al-Quran lama-lama, ya Allah, aku buat kerja kerana-Mu ya Allah, nak cari rezeki yang halal ya Allah. Aku dah tak fikir dah tu. Tak fikir dah pasal naik pangkat, naik gaji apa semua tak. Mudah-mudahan dengan aku cari rezeki. Tuan-puan, cari rezeki ni jihad. Nabi sebut sesiapa yang keluar pada pagi-pagi sampailah petang, sehinggalah dia pulang petang mencari rezeki yang halal, yang barakah, dicatat baginya pahala jihad. Sebab itu orang yang meninggal cari rezeki itu syahid. Tapi bukan syahid dunia akhirat. Medan perang tu kena mandi jenazah jugalah. Tapi itu adalah satu syahid, satu jihad yang sangat besar. Subhanallah, Allahu Akbar. Siapa yang suka ulang-ulang Qul huwallah, sampai ada seorang sahabat Nabi, dia suka ulang Qul huwallah dalam bacaan solat dia, sampai orang datang mengadu, ini hadis yang sahih. Ya Rasulullah, si fulan ini, dia mesti ulang Qul huwallah. Lepas tu Rasulullah kata, pergi tanya dia kenapa dia suka baca Qul huwallah. Kemudian dia jawab, kerana aku sangat mencintai Qul huwallah. Lalu Rasulullah kata, sampaikan kepadanya, kerana cintanya kepada Al-Ikhlas, surah Qul huwallah, Allah juga mencintainya. Tuan-puan sekalian, Ramadan, syahrul Ramadan, syahrul Quran. Nabi bersabda, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Kalau kita malas, saya sebut malas sebab ramai sangat orang yang malas buka Quran, baca nak kejar khatam, ramai yang malas. Padahal dia mampu, cuma dia tak mahu. Tapi mulut cakap tak mampu, tak dan. Sebenarnya dan. 2 jam ganti movie tengok Netflix tu, boleh dapat 2 juzuk tau. Subhanallah. Nak sebutnya, belum sejam campur tengok gosip-gosip tu. Sebenarnya bukan tak mampu, tapi tak mahu. Mulut cakap tak dan tak mampu. Allah paling tahu mana hambanya betul-betul tak mampu. Yang banyak kita tak mahu. Kalau kita di kategori malas membaca Al-Quran banyak-banyak, tolong ulang Qul huwallah banyak-banyak. Ulang Al-Falaq banyak-banyak. Ulang ayat kursi banyak-banyak. Nabi sebut apa pasal ayat kursi? Barang siapa yang selepas solat fardu dan tidak meninggalkan ayatul kursi, tidak ada apa-apa yang boleh menghalangnya dengan syurga melainkan maut, Nabi kata. Hadis sahih tuan-puan sekalian. Lepas solat jangan tinggal ayat kursi. Kelang kabut, malah macam mana nak berdoa, malah ada yang berdoa ya Allah, samalah macam biasa.
Kan? Itu kira okey sikit daripada langsung yang tak berdoa, lepas ni. Ya Allah, samalah ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Ya Allah, Engkau ya Alim yang Maha mengetahui, Kau tahu apa yang aku perlukan. Amin. Punyalah malas nak berdoa. Walaupun sambil-sambil lipat kain plekat, kain semayang, kain telekung tu, ayat kursi tolong jangan tinggal. Kalau betul nak syurga Allah. Kita ni sebut nak syurga Allah, tapi kita tak kuat sangat pun berusaha untuk syurga Allah. Antara kita dengan Allah, Allah lebih kuat nak masukkan kita ke dalam syurganya. Kerana itu Allah beri Ramadan, yang mana Allah kata, hadis Nabi sebut, Allah buka pintu syurga, tutup pintu neraka. Dan setiap malam Allah pilih di kalangan hamba-hambanya untuk jadi ahli syurga, dan Allah bebaskan hamba-hambanya daripada neraka. Inilah bukti cinta Allah kepada kita. Antara yang terbesar adalah Allah beri Ramadan. Allah beri lagi kepada kita kelebihan baca Al-Quran. Kalau kita fikir logik, mudahnya masuk syurga. Ayat kursi setiap kali lepas solat, sampai Nabi sebut tidak ada apa yang menghalangnya dengan syurga melainkan mati. Maksudnya sebab hidup lagi je termasuk syurga. Tunggu bila mati je terus masuk syurga. Tapi taman syurga dululah di alam barzah. Tu pun di kalangan kita bukan semua yang kuat. Bukan semua beramal lepas solat baca ayat kursi. Bukan semua. Nak katanya masih lagi golongan yang terpilih. Tapi dah dengar hari ni, ulanglah banyak kali. Ayat kursi tu terlalu banyak fadilat. Sebelum tidur baca, rasa susah, rasa apa, baca ayat kursi.